الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para ahli jawatan kuasa Masjid Abidin, para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, para alimin, para asatizah, guru-guru, pendidik, pemimpin masyarakat, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari Sabtu yang berbahagia ini, 5 hari bulan Ramadan 1442 Hijriah, bersamaan 17 hari bulan April 2021, kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hayat, nikmat kehidupan. Allah bagi kita bangkit pada pagi hari, kita bersahur, kita bertahajud, kita dapat hadir ke masjid dalam keadaan kita boleh bernafas, dalam keadaan kita sihat, diberikan kekuatan tubuh badan dan lain-lainnya. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang selalunya dipandang kecil oleh manusia. Kita rasa benda ni ialah hari-hari dapat kan, tetapi ianya satu nikmat yang sangat-sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ambil satu nikmat ni tuan-tuan, kita dah tak ada apa-apa dah. Allah tarik nyawa kita, habis terus. Kalau yang kecil-kecil kita rasa ni, Allah tarik kita punya kesihatan kan, mata tak boleh melihat, kaki tak boleh melangkah dan sebagainya. Macam mana keadaan kita? Justru kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikurniakan. Bahkan dengan nikmat-nikmat ini dapat kita bersama-sama bertemu pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan yang barakah, pertemuan yang mendapat rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Sihat semua? Macam baru lepas makan je nampak. Baru sahur tadi kan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pada sahur itu juga ada keberkatan. Seronok juga semalam bila khutbah Jumaat disebutkan tentang ibadah-ibadah seumpama sahur dalam bulan Ramadan. Nabi kata tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Kerana pada sahur itu ada keberkatan. Maknanya Allah akan bagi cukup. Allah akan bagi kekuatan, insya-Allah. Allah Taala akan bagi kebaikan, insya-Allah, kepada kita dalam kita menjalani ibadah puasa. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam diam tak diam kita sudah pun berada pada pagi 5 Ramadan. Macam rasa baru sahaja dengar pengumuman esok puasa. Malam ni tarawih, hari Isnin kan, hari tu. Hari ni kita dah masuk hari yang ke-5 tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Begitu pantas masa berlalu. Bagaimana keadaan Ramadan kita? Ramadan tu macam itulah, tapi pada diri kita ni, apa yang telah kita buat selama 4 hari ni, ataupun sudah 5 malam ini,
Sejauh manakah kita benar-benar memanfaatkan Ramadan yang kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai kepadanya. Kadang-kadang kita komplain, kita kata Allah tak kabulkan doa kita. Kita kata Allah Taala tak bagi apa yang kita minta. Kita minta balighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, makbul doa kita sampai kita ke bulan Ramadan. Tapi yang kita minta nak sampai ni tuan-tuan, apa sebenarnya yang kita nak capai daripada bulan Ramadan pada tahun ini? Allah bagi kita nikmat, alhamdulillah, tahun ni boleh berjemaah tarawih di masjid, solat subuh dan sebagainya. Ada negeri yang tinggal 7 daerah sahaja yang boleh buat solat tarawih, solat Jumaat, yang lain kena tutup balik dan sebagainya. Ini semua juga adalah nikmat daripada Allah SWT. Allah bagi pada kita, saya ingat kita muhasabah sikitlah. Sebab Ramadan dia akan berlalu begitu pantas. Sekejap saja dah 5. Kalau jumpa Sabtu depan pula ataupun Jumaat minggu depan, dia dah jadi 11 ataupun 12. Jumaat 11, Sabtu dah 12. Lepas tu minggu depan dah jadi 19. Lepas tu dah 10 malam yang terakhir. Qiyam 10 malam terakhir, tutup Syawal. Sekejap sahaja masanya tuan-tuan. Jadi sejauh manakah kita telah memanfaatkan Ramadan yang dihadiahkan oleh Allah SWT kepada kita? Kalau kita nak muhasabah solat fardu kita macam mana, kan contohnya, solat sunat kita macam mana, tarawih kita dan lain-lain, tahajud kita, kan rugi kalau kita bangun tapi tak sempat bertahajud. Bila kita bangun, tanya diri sendiri, jawab pada diri sendiri. Kita bangun, kita ingat sahur dulu ke tahajud dulu tuan-tuan? Yang mana satu? Kan kalau tengah bersahur tu, adakah kita nak memanfaatkan sepenuhnya masa yang kita bangun tu untuk sahur sahaja, ataupun kita nak peruntukkan sedikit masa untuk bertahajud? Ataupun saya rasa orang Skudai ni dia lain tuan-tuan, dia start awal, dia sempat buat 9 atau 11 rakaat tahajud dan qiyamul lail sebelum bersahur pada selepas berqiyamul lail tersebut. Mudah-mudahan begitulah keadaan kita semua insya-Allah. Kemudian kalau kita tanya lagi, Quran kita macam mana pada bulan Ramadan? Ada tak yang dah khatam 5 juzuk, yang dah sampai 5 juzuk, dah habis 5 juzuk, ataupun 4 ke 3,5 ke, okeylah. Kalau mak ustaz baru setengah juzuk 1, jauh lagi tu tuan-tuan. Jauh lagi nak kejar tu. Kita berazam bulan Ramadan kita nak khatam Al-Quran. Kita nak memperbanyakkan membaca Al-Quran. Para ulama, para salafus salih, mereka pada bulan-bulan yang lain tuan-tuan, mereka sibuk dengan mengkaji Al-Quran, mentelaah isi kandungan Al-Quran, mentadabbur, mengkaji dan sebagainya. Tiba bulan Ramadan, mereka memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadi memperbanyakkan ni maknanya baca banyaklah. Kita dah sampai mana dah? Berapa banyak bacaan yang kita telah lakukan daripada Al-Quran. Jadi mudah-mudahan begitu jugalah amalan-amalan yang lain, sedekah kita, qiyam kita, zikir kita, meninggalkan kata-kata yang keji dan seumpamanya, menambah khusyuk dalam ibadah puasa. Ni kejap lagi habis kuliah pukul 7 lebih. Hari ni nak buka apa? Allah, awal lagi tuan-tuan. Dah fikir nak buka apa. Paling tidak pun insya-Allah dengan air kosong pun kita boleh berbuka. Jangan risau sangat. Tapi kalau awal sangat kita dah mula risau pasal nak berbuka ni, seolah-olah hati kita tu dia tak fokus kepada puasa tu dulu. Dia sibuk dengan nak berbuka nanti. Nanti petang-petang sikit barulah fikir apa nak berbuka insya-Allah. Wallahu a'lam. Sedikit muhasabahlah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya ataupun lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ini, agar Allah SWT menentukan kebaikan yang banyak untuk kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pagi ni insya-Allah kita tengok sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Muqaddimah Mustikah Hadis. Saya ambil hadis yang ke-37, sebuah hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i rahimahumallah, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak hadis diriwayatkan oleh beliau. Apa hadisnya tuan-tuan? An Abi Umamah radhiyallahu an qala
jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, dia kata satu hari seorang laki-laki, jaa rajulun, datang seorang laki-laki ini kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan dia berkata, dia berkata, baik, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana keadaan seseorang lelaki ghaza, yang pergi berperang, yang pergi berjihad fi sabilillah, yaltamisul ajru, dia pergi tu mencari pahala, dia mencari pahala. Wadh-dhikru, maksudnya apa? Bukan cari pahala dan zikir, tetapi mencari sebutan orang, supaya orang kata dia ni pahlawan, supaya orang kata dia ni hero, supaya orang kata dia ni pemberani, dan sebagainya. Dia nak supaya nama dia tu disebut-sebut, supaya nama dia tu menjadi pujian. Malahu, macam mana keadaan dia ya Rasulullah? Dia pergi berjihad tersebut ada dua. Satu, dia buat nak dapat daripada Allah SWT, nak dapat pahala, tapi pada masa yang sama dia pun nak dapat nama. Kalau pergi jihad fisabilillah ni mungkin tinggi sangat pada kita, pergi ke masjid untuk tarawih, nak pahala, tapi pada masa yang sama nak supaya orang tahu dia ni pergi ke masjid. Mana ada Ustaz, saya tak ada rasa macam tu. Ataupun kita pergi ni, kita risau nanti kan orang kata, dia tak pergi pula malam ni, tak datang pula malam ni, apa orang kata. Maknanya ada perasaan dalam hati tu, berfokuskan kepada pandangan orang terhadap ibadah yang dia lakukan. Kalau aku tak pergi nanti orang kata apa pula, macam gitu. Dia nak dapat pahala, tapi pada masa yang sama ada pandangan daripada manusia yang dia nak jaga juga. Macam mana keadaannya ya Rasulullah? Faqal, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Risau kita tuan-tuan bila Nabi jawab macam ni. Apa jawapan Rasulullah? La syai'a lahu, orang itu tidak beroleh sebarang pahala, tak dapat apa-apa pahala. Allahu akbar. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adaha thalatha mirar. Orang tadi tu dia macam terkejut dengar jawapan Nabi SAW, maka dia mengulang soalan itu thalatha mirar, 3 kali tuan-tuan. Ya Rasulullah, macam mana keadaan orang ni, betul ke tak ada pahala? Maka Nabi pun menjawab yang sama, la syai'a lahu. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Nabi kata tidak ada pahala untuk orang yang macam ini. Maknanya dia mencampurkan urusan ibadah dia, niat urusan ibadah itu dia campurkan dengan tujuan keduniaan, bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. 3 kali tuan-tuan soalan ni diulang, Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Baik. Thumma qal, kemudian kata siapa? Sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amal, tidak menerima amalan-amalan, illa, melainkan, maka lahu khalisan, amalan itu ada padanya keikhlasan, maknanya buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, wa batughiya bihi wajhuhu, dan dibuat semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bunyi berat juga hadis ni tuan-tuan. Bila mana Nabi kata tidak ada pahala bagi orang yang ada 2 tujuan dalam satu ibadah tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Jadi maksudnya apa? Maknanya kita ini kena melatih diri kita supaya fokuskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melakukan sesuatu amal ibadah, bila mana kita melakukan sesuatu perkara pun, kerja ke dan seumpamanya,
semuanya kena bulatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan dalam hadis yang cukup masyhur daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Amal itu dimulakan ataupun disertai dengan niat. Apa tujuan kita melakukan sesuatu amal? Dan diberikan perumpamaan dalam hadis tersebut juga, siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrahnya kerana seorang wanita yang dia nak nikahi, maka hijrahnya itu kerana apa yang dia niatkan tadi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jelas daripada beberapa hadis yang dapat kita petik ini bahawa niat itu memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Lagi-lagi kita berada pada bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Banyak amal ibadah yang kita nak lakukan. Sebab apa? Nak merebut ganjaran pahala yang berganda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan tuan-tuan, tujuan niat kita buat sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang bila mana amalan kita tidak kita bulatkan niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi satu amal yang sia-sia, wal a'yadzu billahi min zalik. Berat ni ustaz. Sebab benda niat ni benda dalam hati. Yang di luar datang masjid sama je nampak. Pada fizikal kita, bila kita solat, bila kita bertarawih contohnya, kita bertadarus, nampak sama. Orang ni baca Quran, orang ni baca Quran. Orang ni solat, orang ni pun solat. Nampaknya sama pada rupa luar, tapi dalam hati itu berbeza nilaiannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena sangat-sangat berhati-hati, jaga sungguh-sungguh hati kita bila mana kita melakukan sesuatu perkara. Baik. Dalam sebuah ayat surah Al-Isra ayat 19. Semalam dalam khutbah pun ada juga ayat ni tuan-tuan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang nakkan akhirat dan bekerja untuk akhirat, maknanya dia setting ibadah dia ni untuk akhirat, sebab dia nakkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Wa huwa mu'min, pada waktu dia melakukan amal ibadah tersebut dia seorang yang beriman. Jadi ulama tafsir mengatakan wa huwa mu'min ini dalam tu selain daripada kita mengimani akhirat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dalamnya niat ikhlas semata-mata kerana Allah. Bila mana seorang itu beribadah, dia akan buat semata-mata kerana Allah, tidak ada tujuan yang lain. Sebab itu semalam hari Jumaat, tuan-tuan pun biasa beramal kan, baca surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, nikmat yang paling besar yang sebutkan dalam sebuah hadis qudsi, nikmat yang cukup besar. Saat ketika penduduk syurga dah rasa tak ada dah nikmat yang lebih hebat daripada apa yang mereka dah dapat dalam syurga. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam syurga ni tak sejuk, tak panas kan, badan tak berbau, busuk tak ada, kita tak buang air, apa lagi tuan-tuan, nak makan makanan datang, nak buah pokok tu yang turunkan buah. Kalau sini kita kena pergi cari tuan-tuan, kena pergi, rasa macam nak musangking, jenuh pusing cari hari itulah. Ataupun berbuka puasa, nanti teringin nak makan itu ini, jenuh cari tuan-tuan, pergi bazar Ramadan sana, pergi bazar Ramadan sini, nak lagi sekarang ni musim SOP, pergi tengok alamak orang bersesak-sesak, tak jadilah, cari tempat lain kan, dan seumpamanya. Payah kita. Syurga dia yang datang. Nikmat tu Allah bagi setiap orang ni ada 4 sungai tuan-tuan, Allah bagi. Tak kira yang lain-lain lah, istananya subhanallah luas. Allah bagi nikmat yang cukup banyak. Jadi pada akal kita, pemikiran kita yang sekarang ni berada di atas dunia tuan-tuan, dapat nikmat besar macam tu, ya Allah, apa lagi yang lebih baik daripada itu? Tapi pada waktu itulah dalam hadis qudsi sebut mafhumnya tuan-tuan, Allah akan bagi nikmat yang lebih besar daripada itu, iaitulah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana kaedahnya? Allah
mengetahui. Allah akan bagi nikmat ini sebesar-besar nikmat kepada orang-orang yang berada dalam syurga. Tapi syaratnya apa? Falyamal amalan salihah, buat amal-amal soleh. Buat amal-amal soleh, dan dia bukan setakat amal soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa pun. Maknanya bukan setakat berhala, tetapi yang lain-lain pun yang bersifat makhluk ni tuan-tuan, jangan kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca dalam syarah ataupun dalam tafsir ayat tersebut, menyentuh juga tentang niat. Maknanya hati kita memang kena lurus semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Selit niat yang lain, rosak ibadah kita buat tuan-tuan. Hadis ini juga menekankan perkara yang sama. Orang yang nak mendapat kebahagiaan di hari akhirat, yang nak amalannya itu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min yang disebutkan dalam surah Al-Isra tadi, semua merujuk kepada hati kita. Amalan hati kita tuan-tuan, benda yang cukup susah untuk kita didik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita berpuasa, kita tahan diri kita mengikut definisi puasa daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan salah tuan-tuan, bukan daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Kadang-kadang orang salah definisi, diikut je matahari dengan matahari. Tak, daripada terbit fajar. Kalau terbit matahari ni sempat lagi ni tuan-tuan, belum nampak lagi, boleh lagi kena sekeping dua lagi kan, putih canai contohlah kan. Tapi bukan terbit matahari, terbit fajar. Yang tu jangan tersilap. Macam-macam lah tuan-tuan. Ada yang makan sampai habis azan lah kan. Oh, ini selagi tak habis azan ni boleh makan lagi ni. Oh, makan sampai habis. Lepas tu dah ngam-ngam nak habis tu, dah nak stop dah. Dengar masjid sebelah pula azan lagi. Oh, sambung lagi. Macam tu sepinggan pun boleh habis tuan-tuan. Salah. Benda-benda yang perlu kita koreksi lah, perbetulkan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, kita nak kata kita berpuasa, tahan diri daripada makan, minum dan lain-lain. Adakah semata-mata Allah nak kita berlapar sahaja? Ibadah puasa ni adakah pada perut dan tekak kita sahaja tuan-tuan? Adakah situ sahaja puasa ni? Tidak. Allah nak ajar hati kita. Allah nak kita didik hati kita supaya dia faham ibadah ini. Dia faham apa yang kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim patut buat, perlu buat, apa yang tak patut buat, apa yang jangan buat. Sebab itu Allah bagi kepada kita ibadah puasa. Dan puasa ini bukan orang kata jarak-jarak. Allah bagi sebulan, tiap-tiap hari kena puasa, intensif. Tujuannya sebagai satu bentuk latihan. Sebagai satu bentuk latihan. Subhanallah. Allah nak ajar hati kita tuan-tuan supaya khusyuk, yang Nabi kata benda pertama dalam bab ibadah dalam kalangan umat aku yang Allah akan angkat, apa dia? Khusyuk. Puasa kita khusyuk ke tidak tuan-tuan? Adakah kita fokus kepada ibadah puasa kita, ataupun kejap-kejap kita menyeleweng? Bukan maksud kita pergi makan, bukan maksud kita jadi geng plastik hitam. Harap kat Skudai tak ada geng plastik hitam lah kan. Ke tuan-tuan tak tahu siapa geng plastik hitam ni? Geng plastik hitam dia bungkus tu dalam plastik hitam supaya orang tak tahu dia bawa makanan. Kan siang-siang Ramadan banyaklah orang forward cerita dekat WhatsApp tu kan, pukul 9 pagi dah order makanan. Ni untuk apa? Untuk buka lah. 9 pagi tuan-tuan, awal order untuk buka. Wallahu alam. Ni macam-macam lah. Bukan semata-mata menahan makan itu, tetapi Allah nak supaya kita didik hati kita. Yang dalam ayat 183 surah Al-Baqarah Allah kata la'allakum tattaqun. Kita berpuasa, Allah kata mudah-mudahan kamu memperolehi takwa. Kenapa kita nak dapat takwa? Kenapa Allah nak bagi kita sifat takwa? Sebab dalam surah Hujurat ayat 13 Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah bagi kita ibadah puasa nak memuliakan kita. Allah nak hadiahkan kita sifat takwa daripada puasa kita. Contoh takwa ni kita tahu, takut kepada Allah, buat benda yang Allah perintah, tinggal benda-benda yang Allah larang. Waktu puasa tuan-tuan, ketika kita bersendirian ke kan, waktu dekat rumah seorang-seorang tak ada orang lain, makanan sahur tadi ada lagi atas meja bawah tudung saji
Kalau ikutkan dengan tak ada CCTV-nya, tak ada siapa yang menengok kecuali Allah SWT, boleh tak kita nak makan? Kan? Kalau orang yang sedar Allah memerhatikan, dia tak makan lah. Tapi orang yang tak peduli, kan, tak ada orang ni, pandang kanan pandang kiri, okey ni, line clear, dia pun pergi makan. Macam geng plastik hitam lah, selagi tak nampak van jenazah dia makan, tuan-tuan, relax je. Kan, wallahu alam. Jadi orang yang tak ada sifat takwa ni dia akan makan. Tapi kita kalau kat rumah dalam keadaan sebegitu, insya-Allah kita makan ke tidak? Insya-Allah kita tak makan, tuan-tuan. Sebab apa? Allah nak bagi takwa tu. Jadi kita nak melatih sifat itu dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kita buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Sama juga waktu kita berwuduk, nak pergi solat tengah hari waktu zuhur, panas kan, sebelum nak hujan tu, kita ambil wuduk, basuh muka. Ya Allah, kalau aku boleh hirup air ni sedapnya lah. Itu air paip tu, tuan-tuan, pun rasa nikmat. Kalau boleh hirup ni sambil basuh muka, kan, kalau boleh. Tapi kita buat ke tidak? Tak buat. Mungkin zaman budak-budak dulu adalah kot sekali dua terbuat kan. Haus-haus tu, time-time sekolah agama tu kan, hirup air paip, saat nak pergi toilet, nak pergi tandas, rupanya bukan buang air, minum air. Contohlah kan, macam pernah buat je masa budak-budak dulu. Jadi kita tak buat semua ini sebab apa? Kita tahu ibadah kita ini yang menilainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasawmu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untuk aku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Maknanya kita nak mencapai takwa ni, tuan-tuan, kita nak kena bagi, nak persembahkan ibadah puasa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila itu semua dihimpunkan, kita buat semata-mata kerana Allah, mengharap ganjaran daripada Allah SWT. Kita tak pedulilah orang lain kata apa tentang puasa kita, sebab orang pun tak nampak kita ni kalau kita tak puasa. Kalau tengah hari makan satu pinggan, dua pinggan, datang buka puasa malam, waktu maghrib tu sampai ke masjid, muka penat, kau ni kenapa puasa? Oh, memang betul lah, tengok muka puasa. Tadi tengah hari dah makan lah, contoh gitulah kan. Tak ada siapa yang tahu. Tapi kenapa kita berpuasa dengan bersungguh-sungguh? Sebab kita nak mengharap daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan bagi pahala sebanyak mungkin, seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak berikan, seperti yang Allah kehendaki. Itulah hikmah salah satunya bila mana kita berpuasa dan kita niat untuk buat puasa itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat, tuan-tuan, sebenarnya ibadah puasa ini. Jadi kalau kita tambah lagi dengan ibadah solat sunat kita, solat fardu yang kita jaga, bacaan Quran kita, zikir kita, sedekah dalam bulan Ramadan. Afdalus sedekah sedekah Ramadan. Tuan-tuan, sedekah ni saya suka ajak agar kita bersedekah sebanyak-banyak mungkin. Kita perbanyakkan. Pagi kita bersedekah, malaikat doa kan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah bagi gantian yang lebih baik kepada orang yang bersedekah ni. Pagi malaikatnya kerja ni, pagi-pagi macam ni, tuan-tuan. Kalau ada dalam kocik itu sedekah, sebab malaikat akan doakan kebaikan. Tapi kalau kita menghalang harta kita, kita tak mau bersedekah, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah bagi kebinasaan pada orang yang menahan hartanya, na'udzubillah min zalik. Kita nak kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ni kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberi ganjaran yang cukup banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Baik. Ada beberapa lagi lah. Antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, rahimahullah, niyatul mu'min khairum min amalihi wa amalul munafiq khairum min niyatihi, atau kama qala. Niat seorang mukmin itu, kedudukan dia jauh lebih baik daripada amalnya. Macam mana pula? Kalau macam tu pakai niat ajalah. Kan niat pun dapat pahala, tuan-tuan kan. Jadi kita tengok kejap lagi. Kata Nabi, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Wa amalul munafiq, amal orang munafik ini khairum min niyatihi, lebih baik daripada niat dia. Apa maksudnya? Dalam syarahnya Imam Al-Baihaqi mengatakan, li'anna an-niyah la yadkhuluha al-fasad wal 'amalu yadkhuluhu al-fasad wal 'amal duna an-niyah la yakuna ta'ata. Kerana niat itu dia bila baik, bila niat itu bersih,
bila niat itu betul kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dirosakkan. Bila kita buat niat tu kerana Allah SWT betul, pusat niat kita adalah Allah SWT, betul lah amalan tersebut. Dia akan ikut apa yang kita niatkan dalam hati. Balik kepada tadilah, innamal a'malu binniyat sebagai contoh. Tetapi bila mana seseorang melakukan sesuatu perkara, walaupun perkara itu nampak baik tapi hatinya tak betul, maka ibadah itu telah pun dicemari. Sebab itu kata Nabi, niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Bila mana seorang tu melakukan amal yang menjadikan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya yang Nabi kata la syai'a lahu tadi, ialah pada niatnya. Selain daripada amalan kita betul lah tuan-tuan, kalau amalan salah pun tertolak juga, batal dan seumpamanya. Tapi bila mana seorang melakukan amal dengan betul, niatnya pun betul, maka itu sangat-sangat baik. Niat tu yang membezakan bagi orang mukmin. Tapi orang munafik, niat dia memang dah tak betul, sebab nama dia pun munafik. Niat dia memang dah tak betul lah, tapi amalan dia tu jauh lebih baik daripada apa yang dia niatkan. Maknanya kalau dia buat sesuatu kebaikan, tu lagi baik daripada niat dia tadi, sebab niat dia buruk. Tapi perbuatan tu jauh lebih baik daripada niat dia. Tu perbezaan antara amalan seorang mukmin dengan amalan seorang munafik. Dan disebutkan juga, amal tanpa niat itu tidak ada padanya kepatuhan. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, ada orang ni baik, ada orang ni baik, dia buat amal, dia buat kebajikan, dia tolong orang dan sebagainya. Takkan dekat akhirat dia tak masuk syurga? Orang bukan Islam kan? Takkan dia tak masuk syurga? Kunci dia tak ada. Sebab apa? Tidak ada kepatuhan di situ. Kita bila buat satu amal, niat kerana Allah SWT, dia akan jadi satu ketaatan, satu kepatuhan. Bila mana buat baik kosong macam tu saja, bukan niat kerana Allah SWT, tak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan di situ. Bila tak ada kepatuhan, tak ada ketaatan, buat bukan kerana Allah SWT, jadi dalam Quran kata, mintalah pahala daripada siapa yang dia niatkan amalan tersebut. Bawa datang, siapa yang kamu rasa kamu nak minta pahalanya tu, kamu mintalah daripada dia, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besar sebenarnya peranan niat dalam kita melakukan sesuatu amal. Datang tarawih, bertadarus, niatlah yang baik-baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya dapat satu WhatsApp tuan-tuan dan puan, kartun lah, dia tunjuk orang ni dia tengah solat, tak tahulah qiyam ke tarawih ke dan seumpamanya. Mungkin qiyam lah kot, kalau ramai-ramai kita tak buat benda macam ni, seorang-seorang mungkin boleh buat. Mungkin boleh buat, jangan tuan-tuan buat pula. Apa dia buat? Dekat sini dia pacak satu kamera, dekat sini dia pacak satu kamera, kat depan ada kamera, macam ni lah. Tapi yang ni bukanlah niat tak baik kan. Dia ada kamera untuk apa? Untuk mewar-warkan kebaikan yang dia lakukan. Na'udzubillah min zalik. Buat apa nak iklankan amal kita tuan-tuan? Sebab tu saya selalu sebut, contoh masa saya mengajar kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali rahimahullah, dalam tu disebutkan bahawasanya salah satu daripada godaan orang-orang yang nak melakukan ibadah datang daripada syaitan. Syaitan ni dia ada sekurang-kurangnya 4 fasa godaan dia kepada kita. Nombor 1 tuan-tuan dan puan, dia akan goda kita supaya lakukan kemungkaran, buat benda dosa, curi, tipu, cakap tak baik dan macam-macam lagi. Tak payah puasa, tak payah pergi tarawih, tak payah pergi tarawih masuk lain. Yang ni dia suruh buat dosa tuan-tuan. Jangan puasa, jangan solat dan sebagainya. Dia suruh kita supaya melakukan perkara kemungkaran, buat jahat. Kalau tak boleh, seseorang mungkin aku tak nak buat lah benda ni, benda dosa kan, benda dosa, tak buat. Dia akan pergi step kedua, dia akan suruh kita tinggalkan benda-benda yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi itulah, minta maaf, jangan puasa kan, jangan solat, benda wajib dihalang. Yang first tadi suruh buat kejahatan, yang kedua halang kita daripada buat benda-benda yang wajib. Bulan puasa ni kau dah berapa tahun dah hidup puasa kan, ingat tak tahun tu kau dapat Lailatul Qadar, puasa kau tu dah macam 83 tahun, tak puasa sehari 2 hari, apalah masalahnya kan. Macam orang balik daripada Mekah kadang-kadang kan, dia rasa dah dapat 100,000 semayang kat Masjidil Haram, balik tak payah semayang lah, buat apa, dah cover dah 100,000, banyak tu kan. Mana dapat tuan-tuan? Bukan macam tu, bukan macam tu kaedahnya. Wallahu alam. Jadi syaitan dia akan goda, tinggalkan benda yang
wajib. Orang yang kuat imannya, mantap hatinya, insya-Allah dia tak buat kemaksiatan, kemungkaran, dia tak tinggal benda yang wajib. Dia maintain, tuan-tuan. Syaitan dia akan pergi kepada yang ketiga. Dia akan kata, banyak sangat amalan sunat kau ni, cukup-cukup lah tu, kan? Dah banyak tahun dah buat. Hari ni hari yang kelima, kita nak baca juzuk yang kelima. Alah, slow-slow lah sikit. Ataupun dah sampai juzuk ke-6 kan, dah boleh stop dulu dah, ni rehat sehari kan, dah terlebih satu juzuk ni, esok lah pula sambung. Dia halang kita buat benda-benda yang baik. Tadi sebut pasal sedekah, keluar nak sedekah, alah, bukan tak ada peluang lain nak bersedekah, lain kali boleh sedekah, dah selalu dah sedekah, tak jadilah nak bersedekah. Syaitan dia akan halang yang situ. Dia suruh kita jangan buat benda-benda yang sunat ni. Orang yang mantap iman dia kekal buat benda-benda yang sunat ni, tuan-tuan, syaitan dia akan pergi kepada yang keempat. Apa dia? Rosakkan hati kita, yang kita sebut dalam hadis pada pagi ni. Dia akan rosakkan hati kita. Buat, dia kata. Buat. Nak tinggal maksiat, silakan. Nak buat yang wajib, silakan. Nak buat yang sunat, silakan. Buat banyak-banyak lagi kan, macam Sadiq Sigaraga. Ambil, dia kata kan. Buat. Tapi dia akan rosakkan hati kita. Dia akan masuk, dia akan datangkan rasa ujub. Kita rasa macam, boleh tahan juga aku ni kan, setakat 5 hari ni tak tinggal lagi subuh kat masjid bulan Ramadan. Datang rasa ujub. Setakat hari ni tarawih memang maintain 20 kan, mantap aku ni kan, aku rasa aku dah jadi orang bertakwa ni. Dia sendiri bubuh label tu kan, dia sendiri mengaku dia orang bertakwa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam-macam lah. Jadi syaitan yang akan rosakkan, bukan setakat pada diri kita sendiri ujub, dia akan suruh kita takabur, rasa sombong, dia suruh kita riak, kita pamerkan amalan kita, buat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi sebab kita nak maintain kita punya track record tadi. Nanti kan orang kata malam ke-5, malam ke-6 ni aku dah tak pergi masjid, pergilah kan. Dia akan pergi ke situ pula, merosakkan niat amalan kita. Sebab tu contoh kan, ni kisah buatan sajalah, rekaan sahaja, tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Contohlah, ada seorang hamba Allah ni bangun nak qiyamul lail. Dia nak qiyamul lail, nak tahajud. Tiba-tiba dengar bising-bising lah dekat luar, lorong sebelah ke macam tu lah, dengar bising-bising. Tengok-jenguk kat tingkap, tak nampak apa-apa. Tak apalah kot, dia pun terus bertahajud dan sebagainya. Pergi solat subuh dekat masjid. Habis solat subuh dengar orang bising-bising kat belakang, sembang-sembang. Ada apa cerita ni? Inilah ji, malam tadi ada jiran kita, rumah dia kena rompak dalam pukul 3, pukul 4 pagi tadi. Yang hamba Allah ni, dia terdengar bising tu, dia cuba nak relatekan yang dia dengar dengan apa yang diceritakan oleh jemaah tadi. Dia cuba nak kaitkan, tuan-tuan. Dia nak kata, saya terdengar pagi tadi. Tapi syaitan ni punya licik, tuan-tuan. Dia masuk sikit sahaja. Dia masuk macam mana? Padahal tadi masa saya bangun tahajud, saya terdengar bising-bising. Dia selit sikit je, tuan-tuan. Patut boleh cakap, tadi saya terdengar juga pagi tadi. Selesai masalah. Orang tahu dia pun dengar, mengiyakan benda yang berlaku. Tapi syaitan ni punya licik, tuan-tuan. Kita nak kata, itulah tadi saya bangun tahajud, masa tengah wuduk tu saya dengar. Nak cakap dia memang bangun tahajud. Orang dalam hati dia ni nak cerita dia dengar bising ke dia bangun tahajud kan. Dah ada sangkaan. Dia pun pada masa yang sama, aku nak kena bagi tahu orang juga ni kan, yang aku ni bangun tahajud, bukan bangun pergi toilet dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi liciknya syaitan itu dia buat seumpama itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan dikasihi dan dirahmati Allah SWT, dalam pada kita mengetahui strategi jahat syaitan, iblis, pujuk rayunya dalam hati, nafsu kita yang dah 11 bulan terdidik dengan banyak hasutan-hasutan syaitan, mungkin terngiang-ngiang pada bulan Ramadan ni. Walaupun syaitan itu dirantai, kata Nabi SAW, bulan Ramadan, qad ja'akum syahrul mubarak, datang kepada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dirantai. Walaupun dirantai, tuan-tuan, tetapi apa yang dia dah bisikkan kepada kita tu, nafsu kita mungkin ada terdorong untuk buat perkara-perkara yang seumpama itu. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebutkan, antara benda yang kita kena buat pada bulan Ramadan ialah jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Puasa memang puasa, tuan-tuan. Puasa dah. Baca Quran, baca dah. Zikir, sedekah, solat tarawihnya dah buat dah. Tapi Nabi suruh kita supaya jaga
jaga mulut kita. Siapa yang tak tinggal perkataan-perkataan yang keji ketika dia berpuasa, maka Allah SWT tak berhajat kepada puasa dia. Allah tak berhajat kepada kita tak makan dan tak minum. Menunjukkan kepada boleh tergelincirnya niat, boleh tergelincirnya kebaikan ibadah kita tadi disebabkan oleh lidah kita, tuan-tuan. Jadi itulah antara benda-benda yang boleh kita jaga, yang boleh kita usahakan supaya bukan sahaja pada bulan Ramadan, tapi lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan lah. Begitu juga pada bulan-bulan yang lain, selain daripada sifat takwa yang Allah nak hadiahkan kepada kita, kita jaga jugalah hati-hati kita ini semua, tuan-tuan, apa-apa dirahmati Allah, supaya amal ibadah yang kita buat tidak rosak, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana dalam pertanyaan seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Orang ni pergi berjihad, tuan-tuan, benda yang besar, bukan setakat pergi tarawih, bukan setakat pergi moreh, tapi pergi berjihad fisabilillah, yang mungkin mati, mungkin tak balik kan, tapi niatnya tu selain daripada kerana Allah nak dapat pahala, dia ada niat juga supaya jadi sebutan orang ramai. Nabi kata la syai'a lahu, 3 kali tanya, 3 kali jawapan yang sama. Kenapa? Nabi kata Allah tak terima amalan yang bercampur padanya, yang bercampur padanya niat kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita ambil peluang Ramadan pada tahun ini untuk kita mendidik hati kita dengan lebih kuat lagi, lebih mantap lagi, tuan-tuan. Kita ajar hati kita ikhlaskan niat, buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuba bersihkan. Kadang-kadang kita ada terasa juga, tuan-tuan, kita bersihkanlah. Kita cuci balik. Kalau rumah kita boleh cuci, kereta kita boleh cuci, langsir kita boleh cuci. Nak raya, walaupun raya mungkin tak balik kampung, sedih ni, tuan-tuan, kan? Tetapi kita boleh buat semua itu untuk yang fizikal. Kenapa? Yang dalam hati yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak mau bersungguh-sungguh untuk mencucinya. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada pertemuan kita pada pagi ini, daripada perbincangan kita yang ringkas pada pagi ini, agar Allah SWT mengurniakan kebaikan juga yang banyak kepada kita semua, insya-Allah, agar kita mendapat meraih keberkatan pada bulan Ramadan ini, mendapat rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat sifat takwa yang nak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kebaikan-kebaikan itu dapat kita teruskan pada bulan-bulan selepas daripada bulan Ramadan pada kali ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Sedikit dapat saya kongsikan pada pagi Sabtu yang berbahagia ini, 5 hari bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ada kebaikan daripadanya. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan di mana-mana. Ma min hasanah fa minallah wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami manfaat atas sekalian ilmu yang kami perolehi. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Ya Allah, Kau jadikanlah permulaan hari kami pada hari ini permulaan yang baik, diisikan dengan amal-amal soleh. Ya Allah, Kau jadikanlah di pertengahan hari kami pada hari ini, ya Allah, kejayaan-kejayaan serta kebaikan-kebaikan dari sisimu. Ya Allah, Kau jadikanlah pengakhiran hari kami pada hari ini kelak, ya Allah, dengan kecemerlangan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dahulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.